Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Zakwan, nombor metrik 052209. Pada hari ini, saya serta sahabat saya akan menjelaskan mengenai tokoh ulama saintis iaitu Ibnu Al-Haytham atau lebih dikenali sebagai bapa optik moden. Pada hari ini, kajian serta penyelidikan sering dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik. Kaedah ini yang berasal daripada falsafah logical positivism menegaskan bahawa ilmu pengetahuan hanya memerlukan pengalaman deria dan menolak perihal kewujudan alam ghaib. Ini menunjukkan bahawa mereka menolak pengetahuan yang berasaskan ilmu wahyu. Oleh itu, Ibnu Al-Haytham menjadi sarjana Islam yang terawal yang menggunakan kaedah saintifik moden ini untuk melakukan kajian serta melibatkan dengan ilmu wahyu. Sekarang saya akan memberi penjelasan ringkas mengenai latar belakang Ibnu Al-Haytham. Siapakah Ibnu Al-Haytham? Nama sebenar Ibnu Al-Haytham adalah Abu Ali Muhammad bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Beliau dilahirkan di Basrah pada 354 Hijrah bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau juga dikenali sebagai bapa optik moden. Hal ini kerana memberi sumbangan yang besar terhadap optik dalam agama Islam serta di dunia. Bukan itu sahaja, Ibnu Al-Haytham menolak teori penglihatan oleh Euclid dan Ptolemy. Sejak kecil, beliau terkenal dengan kecerdasannya serta beliau dibesarkan di Baghdad dan Basrah yang mana ketika itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Apabila dewasa, Ibnu Al-Haytham menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Ibnu Al-Haytham sering merantau mencari ilmu pengetahuan serta sering melakukan pendidikan baharu. Disebabkan hobi beliau ini, beliau sering menjumpai teori-teori baharu mengenai cahaya sehingga terjadinya penghasilan kacamata, lensa pembesar, mikroskop, teleskop dan lain-lain lagi. Ibnu Al-Haytham menguasai pelbagai bidang ilmu seperti fizik, kimia, matematik, geometri, perubatan dan falsafah. Ibnu Al-Haytham terkenal di benua Eropah serta di tanah Arab sehingga beliau diberi gelaran oleh orang barat seperti Al-Hazan, Avenatran dan Avenetan. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Kairo, Mesir pada 1040 Masihi. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai perbezaan teori penglihatan di antara Euclid, Ptolemy, Aristotle dan Ibnu Al-Haytham. Yang pertama adalah teori Euclid yang melaksanakan teorinya berdasarkan aspek geometri penglihatan. Beliau menjelaskan adanya teori pengeluaran sinaran cahaya disebabkan sinar visual yang terletak di mata. Namun begitu, beliau gagal menjelaskan mengapa seseorang itu dapat melihat sesuatu seperti objek, persekitarannya dan lain-lain. Oleh itu, disebabkan kekurangan ini, teori Euclid menegaskan teorinya dengan 7 peraturan yang telah dinyatakan. Kemudian, berdasarkan Ptolemy adalah pengikut kepada Euclid. Beliau menyetujui akan teori Euclid, namun beliau menambah kepada teori Euclid bahawa dengan meletakkan psikologi, fizikal dan fisiologi pada teorinya. Kemudian kita terus kepada teori penglihatan oleh Aristotle. Beliau mempercayai bahawa bahan-bahan fizikal dari benda yang dilihat memasuki mata. Malahan beliau turut menyatakan bahawa deria mungkin bertindak balas oleh kemampuan mata untuk menerima maklumat dari objek yang diperhatikan melalui warnanya. Di sini jelas perbezaan di antara teori Euclid, Ptolemy, Aristotle dan teori Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham menyatakan bahawa sinar cahaya keluar dari garis lurus dari setiap titik di atas permukaan yang bercahaya. Beliau melaksanakan kajian untuk membuktikan penyataannya. Bukan itu sahaja, Ibnu Al-Haytham juga turut menyatakan pelbagai lagi teori untuk menguatkan lagi teori-teorinya lain seperti teori cermin kata cengkung dan kata cembung dan teori biasan cahaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Rumzi, nombor matrik 05222227. Saya akan meneruskan perbentangan berkaitan Ibnu Al-Haytham. Seterusnya iaitu manfaat yang diperoleh daripada kajian saintifik Ibnu Al-Haytham. Manfaat yang pertama iaitu beliau memperoleh manfaat yang pertama ialah memperoleh berita yang sahih. Ibnu Al-Haytham amat mementingkan data dan maklumat yang sahih dan sahih dalam setiap kajian yang beliau lakukan. Beliau juga menolak pandangan yang tidak relevan. Malah beliau juga berselisih pandangan dengan pemikir-pemikir barat yang terkenal, misalnya Aristotle. Manfaat yang kedua ialah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 4 dasar mengapa beliau melakukan kajian saintifik. 4 dasar berikut iaitu mengeratkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat ialah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 dasar ini mewujudkan rasa penghambaan diri kepada beliau. Manfaat yang ketiga iaitu menguatkan keimanan dalam hati, dan yang keempat, yang terakhir, manfaat mengamalkan akhlak yang terpuji. Seterusnya sumbangan karya. Beliau menghasilkan sebanyak 200 buku ilmiah yang mempunyai pelbagai bidang ilmu, misalnya bidang sains, matematik dan banyak lagi. Seterusnya karya utama beliau iaitu kitab Al-Manazir, menekankan tentang bidang optik yang dipenuhi dengan pelbagai pembahasan tentang masalah yang dihadapi. Kitab ini dikaji oleh ramai para sarjana daripada barat. Kitab Manazir telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, misalnya di dalam bahasa Latin. Dilihat tentang riwayat hidup dan teori yang dihasilkan serta sumbangan daripada Ibnu Al-Haytham menjadikan beliau sebagai seorang pemikir Islam yang berjaya. Bahkan pemikiran beliau mempengaruhi cendekiawan pada generasi cendekiawan dari barat dan timur. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.